yang dapat dengan fikir jua. Sehingga berkhilaf-khilaf mereka itu adakah tahakkuk pada dirinya. Dan tujuh perkara yang lagi akan datang sebutnya itu. Tujuh perkara yang lagi akan datang sebutnya itu, yang lagi akan datang sebelah sana. Sebelah sana pada katanya ke-14, kaunuhu hayyan. Hingga seterusnya. Itu yang lagi akan datang sebut tu ialah kena kepada kaunuhu hayyan. Ia katanya ke-14, kaunuhu hayyan. Ke-15, apa dia? Mana yang ke-15? Tengoklah. Dan tujuh perkara yang lagi akan datang sebutnya itu sifat ma'nawiyah. Jadi tambahan di atas 13 yang telah lepas. Jadi tambahan di atas 13 sifat yang telah lepas, maka tujuh perkara pula, tujuh perkara yang lagi akan datang sebut tu sifat ma'nawiyah. Namu bagi tujuh perkara yang lagi akan datang sebut. Pada istilah kita mengaji usuluddin, tujuh perkara yang lagi akan datang tu panggilan pada istilah, namu yang panggilan pada istilahnya panggil kata sifat ma'nawiyah. Maka sifat ma'nawiyah ni apa dia? Maka ia sifat ma'nawiyah beberapa perkara. Beberapa perkara yang dibangsakan dia kan beberapa perkara kepada ma'ani. Dibahasakan kepada ma'ani. Ma'ani mana yang tersebut itu? Ma'ani yang tersebut ialah kudrat iradat, ilmu, hayat, samu', basar, kalam. Jadi maknanya kaunuhu qadiran terbahasa kepada kudrat, kaunuhu muridan terbahasa kepada iradat, kaunuhu aliman terbahasa kepada ilmu, hingga seterusnya. Jadi dia katanya maka ia sifat ma'nawiyah beberapa perkara yang dibangsakan dia kan beberapa perkara itu kepada ma'ani. Dengan sebab kalau tilik pada kaedah ilmu sarafnya, ma'nawiyah, ia pada ma'nawiyah itu panggil katanya ia nisbah. Ialah ia nisbah. Adapun ta di belakang tu ialah ta ta'nis. Sebagai maklumat dalam ilmu saraf pada ma'nawiyah itu ialah ya nisbah. Nisbah tu maknanya bangsa. Ta ialah ta ta'nis. Sebab asal kalimah ma'nawiyah tu dia daripada maknu yang kita cakap maknu tu lah. Sebab ma'ani itu jamu. Sifat ma'ani tujuh, jamu. Tujuh sifat tu ialah kudrat iradat ilmu hayat hingga akhir tu dikatakan sifat ma'ani. Ma'ani itu adalah kalimah jamu. Ialah jamu yang mana mufrad dianya makna. Maka daripada makna itulah dia ubah jadi ma'nawiyah.
Kalau kita nak bagi gambaran tu, tengok tulisan makna mim, ain, nun, alif. Alif ditulis dengan rumah ya. Makna, maka kita ubahkan haras selepas pada nun tu ialah alif tu ubah jadi waw. Ubah jadi waw, kemudian masuk ya dan masuk ta. Jadi makna jadi ma'nawiyah. Makna jadi ma'nawiyah. Maka ya itu ya pada ma'nawiyah tu ialah ya nisbah. Daripada bahasa Arabnya apabila nak cerita kata suatu perkara datang daripada suatu perkara, biasanya dia masuk nisbah. Tengok kalau orang tu datang daripada mana, dia nak bangsa kepada tempat dia lah. Kalau orang tu datang daripada Mesir, artinya dia orang Mesir, kita panggil Misriyun. Misri. Kalau orang perempuan, Misriyah. Begitulah. Kalau kalau tengok Nabi kitanya, dia bangsa kepada Quraisy. Sebab tu Nabi kita kata kepada dia, katanya Qurashiyun. Orang Quraisy. Mana terbangsa kepada Quraisy. Lagi pulanya Imam fiqh kita, Imam Syafi'i, dia bangsa kepada nenek dia. Nenek dia nama Syafi'. Maka dia katanya Syafi'i. Syafi'i. Dia katanya. Tapi tak masuk ta lah, Syafi'i. Maka jemaah pengikut Imam Syafi'i panggil Syafi'iyah. Begitulah. Ini sebuah kaedah ilmu sarafnya begitu. Maka sebagai maklumat kita ialah ma'ani, dengan sebab banyak sifat tu, dia 7 sifat tu kita tak panggil maknan lah, dengan sebab dia banyak kita ubah jadi jamuk jadi ma'ani. Tapi apabila kembali kepada sirah mufrad dianya, makna qudrat, satu maknan iradat, satu maknan ilmu, satu maknan banyak-banyak jadi ma'ani. Maka daripada makna itulah masuk ya, ubahkan alif di belakang, alif rumah ya jadi waw, masuk ya dan masuk ta, jadi ma'nawiyah. Jadi maknanya 7, maksudnya 7 sifat yang lagi akan datang. 7 sifat yang lagi akan datang ialah kaunu, yang dimulai dengan kaunuhu lagi akan datang tu. Dia ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Dia ada hubung kait. Apa tu hubung kait dengan secara mana, itu lagi akan datang ada cerita. Ada hubung kait dengan sifat ma'ani, kaunuhu qadiran, ada hubung kait dengan sifat kudrat. Kaunuhu muridan, ada hubung kait dengan sifat iradat. Maka dengan sebab ada hubung kait itulah dibahasakan dia kepada sifat ma'ani. Seperti orang kalau dia tu ada sakut, ada hubung kait dengan Mesir, kita panggil Misriyun, orang Mesir, sebab tempat lahirnya daripada Mesir. Begitulah. Maka itu panggilan saja, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu panggilan. Tetapi apa maksud dengan kata sifat ma'nawiyah? Dia katanya maka ia beberapa perkara yang dibangsakan kepada ma'ani yang tersebut, kepada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Jadi maknanya dia ada hubung kait dengan sifat ma'ani, dan dia ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Kemudian hubung kait dengan secara mana, itu lagi akan datang dia cerita. Beberapa perkara, jadi maknanya kaunuhu qadiran adalah satu perkara, kaunuhu muridan adalah satu perkara, kaunuhu aliman adalah satu perkara. Sebab itu jadi beberapa perkara. Beberapa perkara itu yang sabit dengan tasawur fikiran. Yang sabit mana yang sungguh dia. Sungguh kaunuhu qadiran, sungguh kaunuhu muridan. Yang sabit dia dengan tasawur, dengan gambaran, dengan faham pada fikiran saja.
Jadi kita tahu kata sungguh, kaunuhu qadiran. Dan lain-lain lagi itu kita tahu dengan secara fikir, dengan fikiran saja. Sekira-kira tasawur dengan fikir saja, sekira-kira tiada tahakkuk dirinya, yakni tiada ada dirinya, diri beberapa perkara pada kharij, yakni pada luar fikiran. Jadi maknanya kita nak dapat dianya, kita nak tahu kata sungguh dia tu kita dapat dengan fikir, dengan secara fikir saja. Jadi tak boleh kita nak tengok dengan mata tu, tak boleh. Nak tahu kata ada, nak tengok dengan mata kita, dengan sifat pelihat kitanya, tak boleh. Sebab apa? Sebab diri dia tu tidak ada pada kharij. Dia benda yang kita nak boleh tengok dengan matanya ialah benda nak boleh nyata dengan pelihatan kitanya ialah benda yang ada pada kharij, benda yang ada di luar fikiran. Maklumlah benda yang ada di luar fikiran tu ialah benda ada pada kharij di luar fikiran tu ialah perkara yang kita boleh dapatkan dia dengan pencederaan yang 5. Boleh tengok, boleh dengar, boleh rasa dengan lidah, boleh hidup dengan hidung. Maka itulah perkara yang boleh sentuh, boleh pegang. Maka itu benda yang ada pada kharij. Maka beberapa perkara itu ialah kaunuhu qadiran hingga akhirnya. Kita nak dapat dengan pencederaan yang 5 tak boleh. Tak seperti sifat ma'ani, kudrat iradat tu, kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok dengan mata kita. Kita boleh tengok dengan sifat pelihat kita sebab diri dia tu ada pada kharij. Semacam zat Allah Ta'ala ada dirinya pada kharij, sebab tu boleh tengok. Akan lagi boleh tengok kepada Allah, zat Allah di akhirat nanti. Adapun diri dia ni, diri sifat ma'nawiyah ialah kalau nak tanya sungguh ke tidak keadaan Allah yang kuasa kaunuhu qadiran, mesti kena jawab kata sungguh. Sebab kita nampak di dalam fikiran. Sebab kita nampak dalam fikiran, tetapi nak tengok dengan mata tak boleh lah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab pun tak boleh nak tengok sebab bukan ada pada kharij. Begitulah. Bukanlah ia 7 itu, bukanlah ia tu rajak ke mana? 7 itu, ini sifat maknawiyah itulah. Perkara yang ada dirinya, diri perkara pada kharij. Bukan ada pada kharij. Bukan ada pada kharij. Kalau ada pada kharij itu tahakkuk dirinya pada kharij, kita boleh tengok dengan mata kita lah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab seperti sifat kudrat, ini tidak begitu. Hanya benda yang kita boleh reti dengan fikiran saja. Dia benda ni kita ada kalanya kita tahulah, nak cakap senangnya tahu. Kita tahu kata ada, kita tahu kata sungguh itu dengan secara kita tengok dengan mata. Tengok benda tu boleh tengok. Tu ada di depan, tu duk nampak ada di depan, setengahnya. Tapi setengah kelakuan tu kita kata, setengah perkara tu kita kata sungguh. Tapi kalau nak tengok dengan mata tak nampak lah. Tapi kalau tanya sungguh ke tidak, memang benda tu sungguh. Nak boleh kata sungguh tu mesti dia sabit dalam fikiran. Jadi maknanya sifat maknawiyah bukan ada pada kharij. Hanya sabit di dalam fikiran sahaja. Hanya ia perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani. Di sini. Hanya ia beberapa perkara yang dikatakan sifat maknawiyah itu perkara-perkara yang lazim bagi ma'ani. Yang lazim bagi sifat ma'ani. Jadi maknanya sifat maknawiyah lazim bagi sifat ma'ani. Yang didapat dengan fikir jua,
Jadi sifat ma'nawiyah ialah lazim bagi sifat ma'ani yang kita boleh dapat, boleh reti dianya dengan secara fikir, dengan fikiran juga. Sebab dia tidak tahakkuk pada kharij, bukan ada pada kharij. Kalau nak banding sifat ada, sifat wujud tu lah. Sifat wujud sungguh, tapi nak ada pada kharij ke tidak sifat wujud? Tak ada. Yang ada tu zat tu adalah, mawjud tu adalah pada kharij, tapi sifat wujud bukan ada. Begitu. Maka yang saya kata tadi tu ialah apa dia? Dibangsakan dia kepada sifat ma'ani tadi dia katanya. Jadi maknanya sifat ma'nawiyah ialah beberapa perkara yang dibangsakan kepada ma'ani. Maknanya sifat ma'nawiyah ni ia ada hubung kait. Ada hubung kait, ada sakutan, ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Sebab itulah boleh dibangsakan dia kepada sifat ma'ani. Dengan sebab ada hubung kait dengan sifat ma'ani, sebab tu dibangsakan dia kepada sifat ma'ani. Ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Maka hubung kait dia dengan sifat ma'ani dengan secara mana? Dengan secara lazim malzum. Maknanya jadi laziman. Jadi lazim dan malzum. Dengan maknanya kaunuhu qadiran itu lazim, kudrat itu malzum. Sekarang kita nak bagi faham lazim dengan malzum dulu ya. Jadi di sini maknanya kaunuhu sifat ma'nawiyah ialah kaunuhu qadiran masalan lazim. Sifat ma'ani malzum. Sifat ma'ani ialah malzum. Maka di antara lazim dengan malzum tu ada hubung kait dengan secara berlaziman. Maka kaunuhu sifat ma'nawiyah kenatah lazim. Sifat ma'ani kenatah malzum. Jadi maknanya kalau ambil satunya kaunuhu qadiran ialah lazim bagi kudrat. Jadi kudrat tu malzum. Dia apa kata lazim? Yang keadaan suatu perkara tak dapat tidak ada dia, sabit dia selepas pada dengan sebab sabit satu perkara lagi. Tengok. Dia ambil yang mudah-mudah dulu, yang senang-senang, yang mudah dulu. Pada adat dia lazim tu pulanya, lazim malzum ni ada kalanya mengikut hukum, ada kalanya mengikut hukum syarak, ada kalanya mengikut adat, ada kalanya mengikut akal. Tengok, kalau ambil yang adat dulu, lazim dia tak lazim, tidak ada lazim melainkan kena ada malzum. Seperti kalau kita mandi mestilah basah. Dengan maknanya basah dia tak berlaku basah melainkan daripada kita mandi. Basah tak berlaku basah melainkan daripada kita mandi. Maka mandi dengan basah tu kalau tilik pada fikiran kitanya, kita kata mana yang dulu? Mandi dulu ke berlaku mandi dulu ke berlaku basah dulu? Mandi dahulu. Basah tu selepas pada kita mandi. Maka yang dahulu tu malzum. Ingat begitu. Yang dahulu tu malzum, yang selepas tu lazim. Maknanya apabila kita mandi mesti basah. Tapi pada adat. Ini pada adat. Maka mandi itu malzum, basah tu ialah lazim. Tapi bukan pada akal. Katanya apabila mandi mesti basah. Mesti pada adat. Mesti pada adat. Jadi dia dengan sebabnya kalau tak mandi,
Kalau tak mandi, tak basah. Kalau mandi, memanglah, mestilah basah. Itu panggil lazim dan malzum. Dia kalau mandi dengan segar badan, itu boleh jadi lazim, boleh dia tak lazim. Tengok, setengah orang tu dia mandi-mandi tapi masih mengatuk lagi. Mandi dengan segar badan tu tak jadi lazim malzum. Tak jadi lazim malzum. Begitu. Tetapi mandi dengan basah ni memang lazim malzum. Dia kalau ada suatu perkara tapi tak mesti ada satu perkara, dia tak jadi lazim. Tengok. Mandi dengan basah. Itu kalau tak mandi tak basah. Kalau mandi mesti dah basah. Nak lari tak lepas. Nak lari, kalau kita mandi, nak lari daripada basah tak boleh. Nak buat macam mana? Saya nak mandi tapi tak nak basah badan. Kita jawab macam mana? Jangan mandi. Sebab kalau kau mandi, mesti sama sekali basah badan. Sebab itu dia lazim. Dia panggil berlazim. Berlazim. Maka begitulah. Itu pada adat. Seperti makan banyak, lazimnya kenyang. Makan banyak, kenyang. Kenyang tu lazim bagi makan banyak. Lazim daripada makan banyak. Kalau sebab dia tak boleh lari tu. Jadi kenyang tu dia tak boleh lari, tak boleh lepas daripada makan banyak. Mestilah. Kalau tak kenyang, maknanya dia tak makan. Begitu. Tapi kalau makan banyak dengan mengatuk, tu tak berlazim. Setengah orang makan banyak tapi tak mengatuk. Makan banyak dengan mengatuk tu lazim ke tidak? Berlazim-laziman dah ke tidak? Tak. Sebab dia tak mesti. Begitu. Maka yang berlaku dahulu tu malzum, yang di belakang ni lazim. Itu lazim malzum pada adat. Lagi pulanya nak kenal lazim malzum, kita boleh tanya, kenapa kau kenyang? Kalau makan banyak, lazimnya kenyang. Kalau kita lagi pula nak tahu lazim malzum, kita boleh tanya. Tanya pada lazim, jawabnya di malzum. Tengok, kenapa kau kenyang? Sebab saya makan. Boleh jawab gitu. Kenapa kau basah? Basah tu lazim daripada mandi. Kalau tanya, kenapa kau basah? Sebab saya mandi. Dia boleh jawabnya begitu. Itu nak kenal lazim malzum. Kenapa kau kenyang? Sebab saya dah makan. Sebab kalau makan mesti kenyang. Kalau makan mesti kenyang. Kalau jadi maknanya kalau tanya, kenapa kau kenyang? Sebab saya dah makan. Itu sebab musabab kita panggil. Ini sebagai itulah panggilan-panggilan untuk kita nak bagi lacak dalam pengajian kita. Nak bagi lacak, nak bagi lancar tentang lazim malzum. Jadi maknanya mandi, malzum, basah. Basah tu lazim. Tapi kalau kira sebelah ni sebab musabab. Kalau tanya sebab apa kau basah? Sebabnya saya mandi. Jadi mandi itu sebab bagi basah. Mandi itu sebab bagi basah. Jadi mandi itu sebab basah tu musabab. Dia panggil begitu pun tak? Mandi itu sebab, basah tu musabab. Sebab apa kau basah? Sebabnya saya mandi. Sebab apa kau kenyang? Sebab saya dah makan. Sebab lazim pada makan tu ialah kenyang. Itu kalau kita bakar mesti hangus. Pada adat kan? Pada adat. Kalau kita bakar mesti hangus. Mesti panas. Maka panas atau hangus itu lazim daripada kita membakar. Kita bakar kayu jadi hangus. Kalau bakar besi tak hangus tapi jadi panas. Jadi panas atau jadi hangus itu lazim daripada kita membakar. Maka tanya, sebab apa jadi panas? Sebab saya bakar. Begitulah. Tapi itu pada adat.
Ni dah cakap kata lazim malzum pada adat, pada syarak, pada akal. Pada syarak pulanya. Pada syarak pulanya. Lazim daripada ada solat. Kita ni kita nak salat, syarat kena ada apa? Dalam hukum syarat, kita nak salat mesti kena ada wudu. Kita nak salat mesti kena ada wudu. Kalau kita tengok katanya orang tu dia salat, lepas tu kita kata salat dia tu sah lah. Apabila tengok orang tu salat, kita tahu katanya mesti dia ada wudu. Mesti dia ada wudu. Maka di situ maknanya kalau ada solat mesti ada wudu. Itu pada hukum syarak kan. Jangan kira dengan adat, jangan dikira dengan akal. Ada solat tak mesti ada wudu kalau kira dengan akal. Kalau ada solat mestilah dia tu ada wudu. Tapi kalau ada wudu tak mesti ada solat. Ada wudu, itu mana wudu tak lazim pada solat. Solat lazim pada wudu. Kalau ada wudu tak mesti kita solat, tapi kalau kita solat mesti ada wudu. Begitulah. Tengok. Kita katanya apabila ada gelincir matahari. Apabila ada gelincir matahari. Gelincir matahari ni sebab bagi wajib solat. Begitu. Gelincir matahari ialah sebab bagi solat, sebab bagi wajib solat zuhur. Macam nampak anak bulan tu lah. Sebab jadi wajib puasa bulan Ramadan. Gitu. Jadi lazim daripada apa dia? Lazim daripada gelincir matahari apa dia? Lazim oleh wajib zuhur. Dengan maknanya kalau tak gelincir matahari tak wajib zuhur. Tengok hari ni fardunya bukan hari Jumaat. Fardunya hari ni bukan hari Jumaat, maknanya zuhur pada hari ni belum wajib lagi. Dan juga solat Jumaat pada hari ni belum wajib lagi. Belum wajib dikerjakan lagi. Belum wajib ditunaikan. Wajib dengan secara umum tu memanglah tak wajib ditunaikan lagi sebab belum sampai waktunya. Maka lazim daripada apa dia? Lazim daripada gelincir matahari lazim oleh wajib solat zuhur. Dengan maknanya kalau ada malzum mesti kena ada lazim. Kalau tak ada malzum tak ada lazim. Tengok. Tak ada gelincir matahari. Mana belum gelincir matahari lagi. Tak ada gelincir matahari, tak ada lah wajib sembahyang zuhur. Tengok sekarang. Jam sekarangnya tak ada lagi lah wajib tunaikan sembahyang zuhur, sembahyang Jumaat tu tidak ada lagi sebab belum ada gelincir matahari. Begitu. Itu lazim malzum pada syarak. Begitulah. Lazim malzum pada syarak. Kita kata maka lazim malzum setengah pada alamatnya sebab musabab. Kenapa wajib zuhur? Memanglah Allah Ta'ala fardu. Memanglah itu dengan secara luas, dengan secara umum. Kenapa wajib zuhur pada hari ini? Sebab dah gelincir matahari. Boleh jawab gitu macam tanya sebab apa kau basah? Sebab saya mandi. Sebab apa wajib zuhur, wajib tunaikan fardu zuhur pada hari ini? Sebab dah gelincir matahari. Begitu. Maka itu lazim malzum pada syarak. Maka satu laginya lazim malzum pada akal. Maka di sinilah setengah daripada lazim malzum pada akal. Apa dia? Sifat ma'nawiyah lazim daripada sifat ma'ani lazim pada akal. Seperti kalau kita katanya kalau Allah baharu Allah, apa lazim?
Apa lazim dia? Berkandak kepada yang menjadi. Bahru Allah malzum. Lazim dianya berkandak kepada yang menjadi. Bahru Allah malzum. Berkandak kepada yang menjadi adalah lazim. Kalau Allah baru, sebab tu dalil-dalil di dalam dalil sifat kidamnya kita katanya jikalau baru Allah Ta'ala tentu nascaya berhajat kepada yang menjadi. Dia kata begitu kan. Dalam dalil bahasan dalil sifat kidam tu jikalau Allah Ta'ala itu baru nascaya berhajat ia kepada yang menjadi, itu lazim malzum dah tu pada akal. Pada akal. Maka semuanya dalam bahasan akidah kita bincang tentang hukum akal. Maka Allah baru lazimnya ialah berkandak kepada yang menjadi. Mana berkandak kepada yang menjadi itu malzum, lazim. Baru Allah itu adalah malzum. Lepas tu kalau tanya kenapa Allah berkandak kepada yang menjadi, ambil malzum tu jawab. Kenapa Allah? Sebab apakah Allah berhajat kepada yang menjadi? Sebab dia baru. Kalau dia qadim, apa lazim? Apa lazim pada dia qadim? Kalau dia qadim, tak berhajat kepada yang menjadi. Tak berhajat pada yang menjadi itu lazim daripada dia qadim. Kenapa Allah tak berhajat kepada yang menjadi? Sebab dia qadim. Kerana kalau dia baru, ingat. Itu lazim malzum pada akal. Lazim malzum pada akal. Begitulah. Tapi ada setengahnya dia bukan sebelah. Bukan ini lazim malzum dia sebelah saja. Sebelah macam mana? Jadi maknanya baru berhajat kepada yang menjadi itu lazim daripada baru. Dia sebelah saja. Tapi ada juga setengah tu dia lazim berlazim-laziman. Jadi lazim yang ni lazim bagi yang ni lazim bagi yang ni. Seperti kita katanya ada siang hari, naik matahari ada siang. Ada siang ada naik matahari. Itu berlazim-laziman. Tak apalah di situ. Sekarang kita agaknya boleh faham apa maksud dengan kata lazim dan malzum. Maka tadi saya dah katanya apa dia? Sifat maknawiyah ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Dan sifat maknawiyah ada hubung kait dengan sifat ma'ani. Hubung kait dengan secara mana? Dengan secara lazim dengan secara lazim malzum. Jadi tapi lazim malzum pada akal. Bukan pada syarak. Bukan pada adat. Begitu. Dengan maknanya sekiranya tidak ada kudrat fardunya. Sekiranya tidak ada kudrat, maka tidak adalah tidak sungguhlah kaunuhu qadiran. Tapi kalau ada kudrat, mestilah ada kaunuhu qadiran. Begitulah. Itu dia lazim malzum. Maka kita tengok kat luar, dia ada tulis tu, hanya ia perkara-perkara yang lazim. Tu dia ada tulis rakam 10. Yang saya tu ada tulis rakam 10, nombor 10. Lepas tu ada kita tengok kat tepi. Tengok kat luar. Dia kata qauluhu, katanya lazim bagi ma'ani. Kita tengok di situ lebih kurangnya. Dia katanya maka atas fardu ternafi. Macam saya kata tadi, kalau tidak ada kudrat, maka atas fardu ternafi malzumnya, iaitu ma'ani, ternafi juga ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah itu lazim. Sebab kaedahnya tak ada malzum, tak adalah lazim. Ada malzum, adalah lazim. Tak kira lazim malzum pada akal ke tidak. Lazim malzum pada akal ke tidak, pada adat, pada mana sekalipun, apabila ternafi malzum juga ternafi lazim. Tengok ternafi mandi, ternafilah basah.
ternafi makan. Tengok kita puasa, semenjak pagi selepas subuh tu kita dah tak makan dah. Nah, apabila sampai petang, lapar. Sebab apa? Lama tak makan. Tak makan, tak ada makan, tak adalah kenyang. Tak ada kenyang, apa dia? Lapar. Begitulah. Maka tengok. Jadi maknanya kudrat setengah pada sifat ma'ani. Malzum kaunuhu qadiran setengah pada sifat maknawiyah ialah lazim. Ternafi malzum, ternafi lazim. Ada malzum, ada lazim. Ada kudrat, mestilah sungguh kaunuhu qadiran. Tak ada kudrat, tak adalah kaunuhu qadiran. Begitulah. Itu mana kata maka atas fardu. Fardunya ternafi malzum. Kita fardulah, kudrat tak ada tu fardu. Tapi memanglah kudrat Allah ada. Fardunya ternafi mana tak ada lah. Tak ada, tak berlaku. Tapi sini tak ada. Tak ada sifat malzumnya, iaitu ma'ani, ternafi juga maknawiyah. Maka seperti tidak dihukumkan dengan kufur Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Tak apalah di situ. Panjang pula. Jadi masalah lazim malzum tu begitulah. Ada malzum, ada lazim, tak ada malzum, tak ada lazim. Begitu. Maka yang sebelah luar tu dia kata maka seperti tidak dihukumkan dengan kufur Mu'tazilah dengan menafikan sifat-sifat ma'ani, tidak ada jalan bagi menghukum mereka dihukumkan dengan kufur mereka menafikan maknawiyah kerana lazimnya akan ma'ani dan malzumnya. Dia orang Mu'tazilah, dia bahasannya sifat ma'ani dan sifat maknawiyah dia ada khilaf kan. Ada khilaf. Jadi Mu'tazilah dia kata sifat ma'ani tidak ada tapi sungguh sifat maknawiyah. Jadi Mu'tazilah dia katanya kudrat tidak ada. Mana Allah tak bersifat dengan sifat kudrat tapi sungguh kaunuhu qadiran. Sungguh kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang kuasa sungguh. Sebab tu dia boleh menjadikan langit bumi. Mu'tazilah kata begitu. Tapi bersifat ke tidak dengan sifat kudrat? Tidak. Allah tak bersifat dengan sifat ma'ani. Hanya Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Itu di sisi Mu'tazilah. Maka kita nak hukum kufur ke tidak? Tak hukum mengkufur. Sebab apa? Sebab kalau dia kata walaupun dia kata macam mana, dia kata sifat ma'ani tidak ada tapi kaun maknawiyah ada, sungguh. Dia kata kaunuhu qadiran, sungguh. Tapi kudrat tak ada, tapi pada makna kudrat kena ada sebab dia lazim malzum. Dia lazim malzum. Macam mana pun dia kena ada. Macam mana kalau basah tak mandi? Begitu. Kalau sebab dia lazim malzum. Kalau walaupun dia kata tak ada kudrat tapi pada semestinya ada. Sebab dia lazim malzum. Macam mana nak ada kaunuhu qadiran kalau tidak ada kudrat? Begitu. Dan begitu juga setengah kaul dia bilang macam mana? Dia bilang katanya sampai kudrat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu qadiran, dia bilang kata satu sifat pula tak? Tak. Seperti yang masyhur, kaun yang rajah di si Imam Asy'ari sifatnya ialah 13. Jadi dia tak bilang apa dia? Dia tak bilang kaunuhu qadiran jadi suatu sifat pula tu dia tak bilang. Maka nak hukum kufur? Tak juga. Sebab jadi maknanya tiap-tiap tu maknanya menyabitkan kaunuhu qadiran semuanya. Cumanya mengikut huraian masing-masing. Begitu. Jadi maknanya ulama mereka yang menafikan sifat maknawiyah tidak kufur. Tapi syaratnya jangan menyabitkan lawan lah. Kaunuhu qadiran tak bilang jadi sifat. Tak bilang kata jadi sifat yang suku sakat pula. Mengikut itu mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab dia
dia katanya seperti lagi akan datang, dia katanya kaunuhu qadiran tu kena atas berdiri kudrat pada zat. Bukan benda satu benda lain pula. Nah, sebab kudrat tu sifat, zat Allah tu zat lah, mausuf. Maka kaunuhu qadiran tu ialah kena kepada diri bersifat zat Allah dengan kudrat. Kena atas berdiri kudrat pada zat. Maka itu tak dibilang jadi sifat yang suku sakat pula. Sebab tu dia bilang kudrat dah cukup. Kaunuhu qadiran ialah kena kepada keadaan sifat kena kepada berdiri sifat kudrat pada zat. Sebab tu dia tak bilang jadi sifat yang lain. Tapi dia kata kalau tanya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa tu memanglah sungguhlah. Tidak menafik. Tapi tak bilang jadi sifat. Tak bilang jadi sifat yang lain pula tu tidak. Jadi mana diisi dia bilang sakat 13 tu dah cukup. Bilang kudrat tak payah bilang kaunuhu qadiran. Tapi kalau tanya sungguh ke tidak, sungguhlah. Begitu. Adapun di si Imam Haramain dan Qadhi Al-Baqillani, dia katanya kudrat tu adalah satu sifat. Kemudian kemudian kaunuhu qadiran tu ialah satu perkara pula. Satu perkara pula yang lazim daripada kudrat. Satu perkara pula, jadi kena bilang sifat yang lain pula lah. Jadi maknanya kaunuhu qadiran tu satu sifat pula. Yang menengahi di antara ada dan tiada. Jadi kesemuanya Asy'ari ke, Mu'tazilah ke, itu Imam Haramain Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani tidak menafi, tidak ada siapa yang menafikan sifat ma'nawiyah. Cumanya khilaf pada di mana dikata kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu kenatah apa? Kenatah apa? Tu isi Imam Asy'ari, dia katanya kaunuhu qadiran tu kena kepada berdiri. Nak cerita katanya berdiri kudrat pada zat. Tilik ke situ tak payah bilang jadi satu sifat yang lain pula lah. Memanglah. Jadi mana lazim juga. Lazim malzum juga. Cuma kena kepada berdiri sifat ma'ani kepada zat, pada zat. Tapi Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, dia katanya kaunuhu qadiran ni memanglah lazim daripada kudrat, tapi bukan kena atas bukan kena atas berdiri sifat kudrat pada zat, hanya ialah satu kelakuan yang lain pula. Memang lazimlah. Tapi suatu kelakuan yang menengahi di antara ada dan tiada. Kalau begitu tak dapat tidak bilang jadi satu sifat yang lain. Dia bilang kaunuhu qudrat sifat, satu sifat kaunuhu muridan adalah satu sifat yang lain pula. Lain pada iradat. Begitulah. Maka kita akhir di situ dulu. Sehingga berkhilaf-khilaf mereka itu pada tahakkuk ia pada dirinya. Ini nak mulai masuk cerita di antara khilaf di antara Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Tahakkuk atau tidak tahakkuk pada dirinya. Maka insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Hanya hari ini kita boleh tahu katanya sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah lazim daripada sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah itu bukan sifat yang ada pada kharij. Dan bukan sifat yang ada pada kharij, hanya perkara yang ditasawur, direti di dalam fikiran saja. Sungguh dia dalam fikiran, pada fikiran kita kata sungguh, kita tak menafi. Tapi kalau pada kharij itu bukan benda yang ada. Jadi mana tak boleh nak tengoklah kalau itu bukan benda yang boleh kita lihat dengan penglihatan. Tapi benda tu sungguh. Dia banyak benda. Tengok apa persegi kitab kita tu sungguh. Kan? Sabit dalam fikiran tapi bukan ada pun empat persegi tu. Kitab tu memanglah ada. Cumanya empat persegi tu kita panggil amrun i'tibari. Bukan dia hal. Tapi masuk dalam bagai apa dia? Sungguh. Tasawur reti dalam fikiran tapi tak boleh tengok dengan mata.
Adapun diri kitab boleh tengok, boleh pegang lah. Adapun empat persegi dia itu sungguh. Tidak. Jadi kita akhir pada katanya sehingga-hingga berkhilaf mereka itu adakah tahakkuk ia pada dirinya. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما فصلناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح